Salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam rancangan Jejak Rasul. Pengembaraan di bumi Yaman diteruskan. Antara menarik dalam episod hari ini, bandar lama yang diasaskan oleh anak Nabi Nuh. Kaabah, seorang gubernur yang angkuh. Dan masjid paling tua di Yaman. Kita kembali ke Sanaa, Yaman untuk menziarahi sebuah bandar lama yang diasaskan oleh anak Nabi Nuh. Sanaa kini pesat membangun. Arus pemodenan mula melanda pada tahun 70-an dan kegiatan pembangunan semakin rancak 10 tahun kemudian. Hari ini masjid berdiri megah di hampir semua penjuru Sanaa. Boleh dikatakan terdapat sebuah masjid bagi setiap 1 kilometer. Bandar Sam, antara bandar yang paling tua di dunia. Begini kisahnya. Setelah peristiwa banjir besar yang membinasakan kaum Nabi Nuh kerana keengkaran mereka untuk beriman pada Allah SWT, seorang daripada anak Nabi Nuh yang bernama Sam telah merantau ke kawasan ini dalam usaha untuk memulakan penghidupan baru. Penempatan itu akhirnya berkembang jadi sebuah bandar yang sibuk dengan pelbagai kegiatan ekonomi dan perniagaan, dan ia dikenali sebagai Bandar Sam sempena mengambil namanya. Dan hari ini Bandar Sam adalah sebahagian daripada Bandaraya Sanaa, iaitu ibu negara Yaman. Kami terpegun sebaik melihat bandar lama Sanaa. Sebahagian daripada kota purba yang dibina sebelum kedatangan Islam masih kukuh. Kota lama ini ibarat kubu yang dibina untuk menghalang serangan musuh. Ini Bab Al-Yaman atau pintu masuk Yaman. Ia pintu masuk termasyhur berbanding 7 pintu lain pada kota purba ini. Suk Al-Mil yang bermaksud pasar garam atau pasar terbuka ini paling popular di Yaman. Kami dapati pelbagai barangan yang ditawarkan. Ada yang menjual pakaian, makanan, kraft tangan, rempah dan buah-buahan. Pasar ini dibuka setiap hari. Ia sentiasa dibanjiri manusia, terutama di sebelah malam. Pisau mirip kerambit ini dipanggil jambia. Ia diperbuat daripada besi atau keluli, manakala hulunya kayu yang diukir. Sebilah jambia yang dijual bersama tali pinggang berharga kira-kira RM10 Malaysia, bergantung kepada jenisnya. Mana? Masa pada pinggang itu? Tidak jauh dari pasar terbuka, ada kawasan penempatan. Kebanyakan penduduk di sini berketurunan Turki. Mereka tinggal di dalam bangunan-bangunan yang mempamerkan kekayaan seni budaya Yaman. Bahagian atas bangunan biasanya dihiasi dengan ukiran yang terhasil daripada gabungan simen dan gypsum sejenis kapur. Setiap bangunan mempamerkan ukiran yang berlainan. Mungkin pada setiap ukiran tersirat maksud tersendiri. Kebanyakan rumah di kota lama Sanaa
berusia lebih 400 tahun. Dan ini pastinya fakta yang menakjubkan kerana ia masih berdiri kukuh hingga ke hari ini. Di Bandar Lama Sana'a, rumah biasanya tidak melebihi 5 tingkat. Tingkat bawah menempatkan stor. Tingkat 1 pula dikhaskan untuk melayan tetamu. Bilik dan dapur biasanya terletak di tingkat 2 dan 3, manakala tingkat 4 menempatkan ruang untuk seisi keluarga berehat. Kami diberitahu, di sini terdapat peninggalan sebuah gereja purba yang dipercayai Al-Qalish. Ia tempat ibadat yang dibina oleh seorang pembesar Yaman yang bongkak satu masa dahulu. Kota Lama Sana'a menyimpan kisah seorang pembesar yang gilakan nama dan kuasa. Dia ialah Abraha Al-Asram. Abraha adalah gubernur yang dilantik Raja Habsyah untuk memerintah Yaman yang ketika itu jajahannya. Abraha kemudian merampas kuasa. Kerana cemburukan Kaabah yang masyhur, Abraha membina Al-Qalish sebagai tempat ibadat rakyatnya. Kisah Abraha ada disebut di dalam Al-Quran Suratul Fil dan ayatnya pun sering kita dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Sadaqallahul azim. Maksudnya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentera bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Abraham memintahkan rakyatnya supaya tidak lagi mengunjungi Baitullah di Mekah. Namun rakyat Yaman tetap ke Mekah untuk beribadat di Kaabah yang dibina Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Abraham naik berang dan merasa terhina. Dia menyimpan dendam. Untuk melaksanakan dendam kesumatnya itu, Abraham menghantar satu angkatan perang besar terdiri daripada tentera bergajah. Ketika rombongan Abraham hampir menceroboh kota Mekah dengan kuasa Allah, datanglah sekumpulan burung lalu menyerang tentera bergajah itu. Burung-burung itu melontar batu-batu ajaib yang akhirnya membinasakan seluruh bala tentera Abraha. Kejadian ngeri itu berlaku pada tahun 570 Masehi. Ia digelar Tahun Gajah sempena peristiwa bersejarah itu. Kejadian itu penting dalam sejarah Islam. Sedang peristiwa itu masih lagi menjadi bahan bualan masyarakat Arab, lahirlah seorang bayi lelaki yang 40 tahun kemudiannya dilantik menjadi Rasul terakhir. Dia ialah Muhammad bin Abdullah. Kami cuba mendapatkan pengesahan daripada seorang penduduk tempatan mengenai kesahihan runtuhan Al-Qalish ini. It was built before more about 1,500 years. When Abraham came to here and built it, then he traveled to Mecca to destroy that mosque out there. So he couldn't, and this church, Yemenis destroyed it. So because they are good Muslims. You know? Kami menyusuri lorong-lorong kecil di kota Lama Sana'a dengan perasaan puas bercampur keinsafan. Puas kerana kami dapat menyaksikan sendiri peninggalan Abraha yang bongkak. Dan insaf kerana di sebalik peninggalan berusia hampir 1,500 tahun itu tersimpan pengajaran untuk diteladani manusia.
Kami cuba mengesan Masjid Besar Sana'a yang dikatakan terletak 500 meter dari Al-Khalish. Gerai-gerai kecil membarisi lorong-lorong yang kami lalui. Ada lebih 40 pasar kecil di dalam kota lama ini. Tetapi apa yang kami cari ialah masjid ini. Masjid Besar Sana'a antara masjid tertua di Yaman. Ia dikatakan seusia dengan masjid yang dibina Muaz bin Jabal di Al-Ghanat, Taiz. Masjid ini terletak setengah kilometer dari Bab Al-Yaman, pintu masuk utama ke kota lama Sana'a. Ia menjadi pusat ibadat dan ilmu sejak dahulu lagi. Masjid ini tidak pernah sunyi daripada pengunjung. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, wirid, tasbih dan zikir memenuhi setiap ruang masjid hampir sepanjang masa. Perbuatan si tua menjadi ikutan si muda. Pendapat ini sangat ketara di masjid ini. Kanak-kanak dan remaja turut terbabit dengan pengajian ilmu-ilmu agama. Yang menariknya, pengunjung tetap masjid ini majoritinya ialah golongan yang sudah berusia. Ada yang duduk berkelompok dan ada yang bersendirian. Tetapi lazimnya, mereka bertadarus menggunakan Quran besar yang jarang kita temui. Al-Quran kitab terakhir yang diturunkan kepada seluruh umat manusia. Ia pelengkap kepada semua syarat Allah yang disampaikan melalui nabi-nabi terdahulu. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Mereka bertadarus sepanjang tahun, tidak hanya di bulan Ramadan. Kitab suci Al-Quran ibarat teman setia mereka. Kami meninggalkan Yaman setelah mengembara selama 2 minggu dan singgah sementara di Amman, Jordan. Tapi yang ini kenapa letakkan dekat saya ni? Destinasi seterusnya, Baghdad, Iraq. Pengalaman di Yaman tak mungkin dilupakan. Suka dan duka tidak ternilai harganya. Selama 14 hari, kami diuji dengan pelbagai cabaran. Namun kami bersyukur kerana dengan kehendak Allah, hasrat kami untuk menziarahi tempat Anbiya tercapai jua. Urusan kami untuk memasuki Iraq banyak dibantu oleh Ali Mansur, pegawai dari stesen radio dan televisyen Jordan. Tidak setakat menyelesaikan urusan pengangkutan dan imigresen, bapa kepada 4 anak ini
berbesar hati menjamu kami di rumahnya. Walau baru berjumpa, kami akrab bagai kenalan lama. Amir? How old are you, man? Kamera tu tak tinggal? Perjalanan sejauh 900 km ke Baghdad sudah cukup melemahkan semangat sesiapa, apatah lagi melintasi padang pasir. Namun inilah hakikat yang pasti kami tempuhi. Sepenuh tekad, sehabis daya, itulah azam kami. Kami meninggalkan Bandar Aman Jordan awal pagi lagi. Ini kerana perjalanan dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 14 jam. Between Iraqians and Jordanians, the difference in food. Are there any difference in the food? Ini Hatim, pemandu kami berbangsa Palestin dan seorang pemandu profesional. Hampir setiap minggu, Hatim akan berulang-alik dari Aman ke Baghdad. Menurut Hatim, Irak tidak seperti yang digambarkan oleh sesetengah pihak. Walaupun musnah teruk akibat Perang Teluk 4 tahun lalu, Baghdad kini seperti sebelum perang. Menurut Hatim, pembangunan semula berjalan dengan pantas dan lancar. Bangunan dan jalan raya yang rosak dibina semula. Hatim menceritakan kisah rumah abangnya sekeluarga di Baghdad dibom dalam satu serangan udara. Nyawa mereka nyaris berakhir, namun Allah lebih berkuasa. Hari ini, Irak tidak boleh dimasuki melalui jalan udara. Sejak tercetusnya Perang Teluk pada 17 Januari 1991, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenakan sekatan ekonomi ke atas Irak sekaligus melumpuhkan pengangkutan udaranya. Kami tiada pilihan kecuali memasuki Irak melalui jalan darat, iaitu dari Aman ke Baghdad sejauh hampir 900 kilometer. Laluan ini sering digunakan oleh rakyat Jordan yang mempunyai kepentingan di Irak. Ada antaranya masih mempunyai keluarga di negara Saddam Hussein itu. Bagaimanapun, peluang untuk memasuki Irak lazimnya dimanfaatkan sepenuhnya oleh segelintir pengembara. Misalnya, dengan membawa masuk beberapa jenis barangan makanan yang sukar atau mahal diperolehi, seperti makanan dan minuman berjenama yang diimport. Sebenarnya, peluang memasuki Irak bukan mudah diperolehi. Kami diberi izin atas dasar membuat penggambaran tempat para rasul. Menurut Hatim, sistem perhubungan di Irak sangat baik. Lebuh raya 3 lorong melintasi padang pasir beribu-ribu kilometer. Minyak petrol boleh didapati dengan harga yang sangat murah. Buah kormanya juga popular. Mendengarkan cerita Hatim, kami khayal dengan imajinasi sendiri. Pujangga pernah berkata, hidup itu ialah pengembaraan. Pengembaraan mendedahkan manusia dengan pengalaman. Dan pengalaman adalah sesuatu yang hanya boleh dirasai oleh mereka yang pernah melaluinya. Islam sendiri menganjurkan umatnya supaya melihat kepada kejadian lalu, supaya dengannya kita boleh mendapat iktibar. Islam menggalakkan kita berfikir dan merenung di atas sesuatu kejadian yang pernah menimpa dalam sejarah manusia. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menganjurkan manusia supaya mengambil pengajaran daripada peristiwa umat terdahulu dan supaya berfikir akan punca kejadiannya. Allah berfirman dalam surah Yusuf ayat 109 mafhumnya, "Kami tidak mengutus sebelum kamu, melainkan orang laki-laki yang kami wahyu kepadanya di antara penduduk negeri.
Maka tidakkah mereka berpergian di muka bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka? Dan sesungguhnya, kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? Allah menjelaskan lagi tentang kebaikan mengembara supaya manusia boleh menimba pengalaman dan berfikir mengenainya dalam surah Al-Ankabut ayat 20. Mafhumnya, katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan dari permulaannya. Kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Semoga perkongsian pengembaraan ini sama-sama membawa manfaat kepada kita semua. Sempadan Jordan Iraq tidak berapa jauh lagi. Hatim meminta semua pasport anggota rombongan. Menurutnya, dia mahir dengan soal-soal imigresen di Jordan dan Iraq. Urusan di sempadan memang melecehkan, terutama sekiranya ia sebuah negara yang terasing daripada masyarakat antarabangsa. Sebentar lagi, kami akan tiba ke kota Baghdad. Esok, bermulalah pengembaraan kami di bumi Saddam Hussein yang banyak menyimpan kisah Rasul dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.